tu saya kata tuan-tuan, kita main dengar kuliah maghrib ni, tuan-tuan panggil ustaz-ustaz main mengajar ni, cuba muhasabah untuk penuhkan jadual kita ke ataupun kita nak mengaji. Allah Ta'ala nak tanya an umrihi fima afna, umur yang aku bagi dekat hang dulu ni 60 tahun hang hidup, ke mana hang habis? Ke mana hang habis? Lah ni dalam kita duk sambut tiap-tiap tahun ni, sambutan Maulidul Rasul ni, yang belarak, yang sambut. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya maklum, saya nak tanya maklum, hadis berapa buah yang kita hafal duk dalam kepala kita, duk dalam dada kita ni? Kita nak abang kita sayang Nabi ni. Tak ada ustaz, yang ada pun innamal a'malu binniyat, tambah pun tak, kurang pun tak, duk panjang tu. Yang tu tambah pun tak, kurang pun tak, sembang dua betul. Kita ni apa pun niat dah, innamal a'malu binniyat. Yang tu daripada muda sampai ketua apa? Hadis lain tak ada ke? Maklum, Pak Long, sebelum pejam mata balik bertemu dengan Allah, saya nak minta paling tak ada 40 hadis bagi dalam kepala lah. Tara nak sampai tahun depan tak, sementara nak sampai Maulidul Rasul tahun depan, bagi ada 40 hadis dalam kepala. Di Perak ni, apa dia bunyi orang tu apa dah? Oh masuk tu, terkejut saya. Hak ni baru bid'ah. Masuk tu kita lajak sikit noh. Nah, kita lajak sikit. Kalau ikut jam saya baru pukul 8. Nak buat macam mana ikut jam saya dah senang. Pak Long, saya nak tanya, di Perak ni sebulan ada berapa minggu? Macam kami di Kedah sebulan 4 minggu. Di Perak sebulan berapa minggu? 4 minggu tak? 10 bulan 40 minggu. Kalau 1 minggu 1 hadis tuan-tuan dapat, 10 bulan selesai 40 hadis. Ambil hadis-hadis yang boleh jadi panduan dalam hidup kita. Tuan-tuan, apa persoalan yang duduk ada dalam kehidupan seharian kita? Seharian kita macam-macam persoalan yang duduk ada, semuanya Nabi dah jawab dalam hadis. Cuma kita tak cari. Duk dengar ceramah pakar motivasi anu, panggil pakar motivasi ni, bayar beribu-ribu, 4, 5, 6 ribu, panggil nak suruh bagi keluarga kita jadi baik. Kenapa kita tak gali apa yang ada dalam hadis? Kenapa kita tak gali? Tuan-tuan duk main dengar kuliah tiap-tiap malam ni, masjid lama Gopeng ni. Hei tuan-tuan, kalau betul-betul tuan-tuan mengaji, alim dah tuan-tuan ni. Tak payah duk pergi pesantren, tak payah duk pergi pondok, tak ada masa. Hamai mengaji kuliah maghrib, alim dah. Tapi pasal apa tak alim? Pasal perangai kita. Lepas tu saya kata tuan-tuan, kita main dengar kuliah maghrib ni, tuan-tuan panggil ustaz-ustaz main mengajar ni, cuba muhasabah untuk penuhkan jadual kita ke ataupun kita nak mengaji. Saya tak lama dalam dunia dakwah ni. Saya mula cebur diri, mula berceramah ni tahun 2003. Masa tu umur saya 13 tahun. Ada orang kata sembang, hang tak percaya, jom pi. Orang yang bawa saya pergi mengajar di surau dia tu, hak surau pertama saya mengajar, lah ada hidup lagi. Jom saya nak buat pergi jumpa. Jangan sampai dia mati, nak pergi jumpa jom. Bila ustaz nak balik esok, Nabi tunggu dia ikut dia. Saya mula terlibat dunia ceramah ni umur saya 2003. Saya mengajar ni tuan-tuan, habis dah saya pergi Malaysia ni, habis dah. Negara luar pun saya pergi ceramah dah. Singapura, Brunei, Indon, Thailand, Dubai. Saya ceramah Jeddah, saya buat ceramah dah. Teh darat, teh angkasa, semua ceramah dah. Berapa kali saya pergi tazkirah dalam kapal terbang mas nak pergi ke Mekah tu.
pramugara kata, ustaz tengok kami tengok ustaz tidur banyak lama dah. Ni ustaz jaga ni, ustaz tak tidur lah kan. Tak tidur, mai ceramah. Dia bagi binatang tu duduk beli tiang kat atas kapal terbang. Mujuk tak terbang. Dalam nu tengah laut ceramah dalam kapal biasa. Saya boleh tengok tuan-tuan, ada tempat, minta maaf saya lah ni, saya duk mula lepas PKP ni, saya mula tengok dah tempat dia tahu apa, minta maaf cakap lah, ada kita pergi tempat tuan-tuan, dia panggil kita ni betul-betul untuk nak bagi penuh jadual lah. Macam masjid tuan-tuan, saya tanya cikgu kita sampai lepas suku, dia terlajak sikit ustaz, hak tu nak mengaji. Jangan masjid ni dia nak mengaji. Bukan saya nak jeng tuan-tuan, tak, saya tahu. Saya tengok biji mata tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan nak mengaji. Dah malam ni ceramah tu tuan-tuan tak buat kitab. Kalau tengok bulan lain tuan-tuan, kitab Allah. Biar rebah depan pintu tu berat. Betul tak? Tuan-tuan gelak siapa? Ustaz macam perlidah ikhlas. Ada minta maaf cakap tuan-tuan lah. Ni bukan masjid tuan-tuan lah. Saya bukan masjid tuan-tuan. Saya pergi mengajar ada 2-3 tempat. Kita mengajar. Tuan-tuan bayang kalau mengajar tak ada siapa pun ada kitab. Macam masjid tuan-tuan ni taklah lah majoriti tu ada kitab. Tapi ramai jugalah. Tuan-tuan ingat ustaz-ustaz ni saja-saja ke dia muka surat berapa tu? Tuan-tuan ingat saja-saja dia tak tanda. Tuan-tuan kata hari tu dia tanda, bulan ni dia main tanya. Nak tengok tuan-tuan betul ke tak? Macam-macam tuan-tuan saya tanya, okey boleh jawab yang ni, maklum ada kitab, okey lah. Nak cari 100% ada kitab yang ngajak di pondok lah. Betul ke tak? Nak cari 100% semua ada kitab yang ngajak di pondok, budak-budak pondok. Ni bukan sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah pondok. Tak ada banyak 20 orang ada kitab berjadilah. Lain ni kita tengok gitu. Ada tempat saya mengajar, tengok-tengok mereka tak ada kitab RM4 lah. Tak boleh beli, tak apa, saya beli. Wak keluar duit sendiri nak pergi mengajar ni, beli kitab. Tengok-tengok jemaah ada lebih kurang hidup mai tu lebih kurang dalam 100 orang, kita bawa 50 cukup lah. Maknanya 50, 2 kali orang tengok boleh lah. Surah kecil saya mengajar tak mabak negeri mana. Saya pun beli 50. Beli tu saya tak tinggal, takut sekali mereka tak ambil. Tiap-tiap bulan saya bawa. Kira sampai bagi, mereka pergi bagi. Lepas tu sekali habis, bubuh balik dalam tu. Bawa balik. Bulan depan pi bagi pula. Lepas tu kutip pula, bawa balik. Bulan depan pi pula. Tuan-tuan, 50 buah kitab yang saya bawa, orang dekat 100 orang lebih tuan-tuan, 10 pun tak ada yang ambil. 10 pun tak ada yang ambil. Tuan-tuan kalau duduk tempat saya, tuan-tuan rasa macam mana? Hak ni dia bukan nak mengaji, dia nak pergi penuh masa ya. Cari jam bunyi, dia buat muka. Boleh sound pula. Cukup ustaz, sambung bulan depan pula, jam dah bunyi. Kurang ajak ke tak tuan-tuan? Yang ni kata hang bubuh jadual penuh dalam dekat penyataan, bukan untuk hang mengaji, cuma duduk bagi ada program sementara nak masuk Isya. Sebab tu hang duduk di masjid tiap malam hang dengar kuliah, ilmu hang tak tambah. Tuan-tuan, tanya diri kita, aku kuliah tiap malam dengar, tiap malam aku dengar. Selesai tak lagi masalah fardu ain? Kalau orang main dengar orang kata haji, tengok muka haji tiap malam dia ada di masjid kuliah. Ya betul. Haji nak tanya sikit haji. Haji boleh terang sikit tak apa dia sifat nafsiyah, apa dia sifat salbiyah, apa dia sifat ma'ani, apa dia sifat ma'nawiyah. Asas dalam ilmu tauhid. Tak boleh cerita tuan-tuan, maknanya 10 tahun tuan-tuan dengar kuliah ni, tak mana ilmu tuan-tuan.
Sebab tu Imam Al-Ghazali pesan dekat guru-guru. Dia kata apa dia? Para guru kena menahan anak murid ni daripada duk pergi mengaji ilmu fardu kifayah sebelum selesaikan diri dulu daripada ilmu fardu ain. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Tu yang kita duk mengaji hari Isnin minggu keempat di sini tuan-tuan. Isnin malam Selasa tiap-tiap bulan kita duk buka kitab kita tu. Yang tu fardu ain tasawuf. Nak bagi buang sifat cinta kepada dunia, nak bagi buang sifat gila kepada dunia, ambil maingat kepada mati. Yang tu kita nak buang sifat mahabbah, sifat mazmumah dalam diri, nak tanam sifat mahmudah dalam diri. Tu kita duk ngaji fardu ain tasawuf. Tuan-tuan ngaji yang tu tak boleh selesai. Orang tanya pula, Maklong duk pergi dengar ustaz duk mengajar tu tiap-tiap malam. Ya, Maklong kalau tak pergi tak boleh duduk. Betul Maklong. Nak tanya Maklong, tayamum rukun dia ada berapa? Tak boleh jawab. Fail. Fardu ain fiqh. Berapa puluh tahun dah duk dengar kuliah ni tuan-tuan. Sebab apa ustaz kami duk dengar? Niat tu niat. Hak tuan-tuan duk baca innamal a'malu binniyat tu. Allah Ta'ala bagi sesuai dengan apa yang niat. Saya dulu nak ambil syahadah. Apa surah-surah ni nak imtihan, nak periksa. Ni depa nak main hadut tebuk tu nak tebuk. Siapa dah Pak Long? Masa tu nak ambil kami kena hafal lebih kurang 10 surah. Hafal setiap malam. Saya tengok. Saya tanam dalam hati kita dah. Ya Allah, aku nak apa ni, bagilah luluh, aku nak periksa. Luluh periksa tak lama lupa. Sebab apa dia? Niat hang apa yang tu lepas periksa. Hang luluh periksa. Luluh Quran hang lupa. Tuan-tuan boleh cek ni, tuan-tuan boleh cek aku ni duk main mengaji lama mana, tahap ilmu aku bertambah banyak mana. Rupanya duk main mengaji tiap-tiap malam fardu ain pun tak selesai lagi. Kacau. Sebab tu tutup guru dulu dia mengaji apa dia? Sayrus Salikin. Dalam Sayrus Salikin selesai masalah fardu ain. Dalam tu ada fiqh, dalam tu ada tauhid, dalam tu ada tasawuf. Ni main mengajak kuliah maghrib ni. Oh tuan-tuan, kita akan melihat dalam kuliah kita kali ini bagaimana cara ulama-ulama mengistinbat hukum. Tuan-tuan main dengar kuliah maghrib ni, tuan-tuan nak jadi mufti kah? Ataupun tuan-tuan nak jadi AJK fatwa? Mai pula kita nak bahas tentang bagaimana nak mengenali hadis ini sahih ataupun tidak. Yang main mengaji ni masalah basuh berak tak selesai lagi. Tak mahu cakap lah no. Boleh cakap lagu tu. Saya nak tanya tuan-tuan, ulama kata ada beberapa perkara, 6 perkara kena buat untuk menyempurnakan kencing kita. Ini diajak oleh ulama fiqh. 6 cara untuk menyempurnakan kencing kita. Cuba abang. Siapa boleh abang boleh balik lah. Sila berdiri, siapa boleh jawab? Tu ilmu kita masalah kencing pun tak selesai. Tu nak abang. Awak yang ustaz nak bagi tahu ni, saya nak habaq kat Pak Long apa dia? Tolong ubah niat kita lepas ni. Keluar daripada masjid malam ni, ubah niat. Aku main mengaji bukan kerana aku nak penuhkan masa aku. Aku panggil ustaz main mengajar bukan nak penuh jadual aku, tapi kami nak ilmu tu. Sebab tu ustaz mengajar kita kena dengar, tak bawa kitab tulis. Yang mana tulis kongsi dalam WhatsApp group. Kongsi dalam WhatsApp group. Oh malam ni ustaz abang yang ni.
Terutamanya bila ustaz baca-baca, yang main baca kitab tu, tuan-tuan buka kitab tanda balik, tuan-tuan baca balik. Bayangkan kalau daripada mula tuan-tuan ikut kuliah sampai lah, dalam kitab-kitab yang ustaz duk mengajar tu banyak mana hadis yang duk ada. Kalau tuan-tuan dapat lah ni ada 40 hadis dalam kepala. Ada. Asas tuan-tuan baca Quran. Kalau orang tanya iqlab, kalau orang tanya idgham, kalau orang tanya ikhfa, kalau orang tanya izhar, wajib al-ghunnah. Hukum asas tu tak boleh. Tuan-tuan, maklum kita baca Quran jangan ikut sedap, dia kena ikut tajwid. Ni tak mana panjang, dia pendek, tak mana pendek, dia panjang. Tanya dia maklum, pasal apa panjang tadi? Dia kata panjang tadi lagu sedap. Kita buat ibadat ikut mazhab, bukan ikut suka. Minta maaf kasar sikit, tapi nak bagi tuan-tuan renung. Habis umur ni ke mana tuan-tuan? Mai mengaji, tak ada apa, tak boleh dapat apa. Boleh dapat pahala. Hak tu lah. Pahala dapat, tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan membuta tengah ustaz mengajar pun dapat pahala. Tapi adakah mai tekat nak dapat pahala tu? Kita nak ilmu. Pahala pun nak, ilmu pun nak. Sebab apa dia nak tambah ilmu? Sebab nak memperbaiki ibadat kita. Sebab tu saya kata, apa yang jadi masalah dalam hidup, semuanya Nabi dah jawab dalam hadis. Saya nak tanya, tuan-tuan, ada orang tanya saya, ustaz, saya nak buat rumah ni ustaz. Ya, dia nak minta pandangan ustaz sikit boleh tak? Saya nak buat rumah ni. Saya beli dah tanah lot. Saya dapat dah loan. Alhamdulillah personal loan dah dapat dah. Cuma nak tanya ustaz, nak buat rumah ni macam mana? Baru ni ada orang tanya, saya kata saya tak mau jawab. Saya nak ambil apa yang Nabi jawab. Dia kata Nabi ajak nak buat rumah ustaz. Nabi ajak. Antara Nabi ajak pada tabnuna ma la taskunun. Jangan duk bina rumah sampai tak terduduk. Uish, Nabi ajak macam mana? Dia heran. Tuan-tuan buat rumah lah ni, tuan-tuan buat rumah lah ni. Buat anak keluar lah. Kali tinggal kita dua. Betul tak? Buat rumah, buat anak keluar lah tinggal dua. Bilik ada 8. Rumah tuan-tuan tu hantu lebih ramai daripada orang. Hantu lebih ramai daripada orang. Lepas tu tuan-tuan duk kerja dengan muzik, duk panggil budak-budak tahfiz ni lebih halau hantu rumah tuan-tuan. Mak pak budak-budak tu hantar suruh mengapai Quran, lah kali duk kerja halau hantu rumah tuan-tuan. Kacau. Tebo tak tapi mai duk dengar dia duk berjalan lah. Mai budak tahfiz pun Yasin wal Quranil Hakim. Mula dia muzik dalam bilik tidur. Hantu ni pun gaya nak lena dia sentak kaki. Gaya nak lena dia picuit kaki. Celaka dan muzik ni ustaz budak tahfiz pun malam tamam main duk halau dalam bilik dia. Yasin wal Quranil Hakim. Malam esok lega lah. Dalam bilik tak ada, pukul 12.30 dia duduk dalam bilik iyak, dia buka iyak. Telefon tak tunduk masuk bilik iyak pula. Malam esok budak tahfiz main duduk dalam bilik iyak pula dah halau. Lah kali budak-budak tahfiz tu kerja duk halau hantu rumah kita. Mak pak hantar suruh mengapai Quran. Ustaz tahu mana? Saya kena dah. Ber 3 malam teruk-teruk dia pergi kerja halau hantu rumah dia. Hari keempat dia kata, ustaz, mula duduk dalam bilik, kami pergi halau, dia pergi dapur, celaka hantu ni, dia minum dalam tu lah. Lepas tu dia pergi ruang tamu, duduk kerja buka TV. Pergi baca kat ruang tamu, dia masuk bilik iyak. Malam keempat dia telefon, dia kata, ustaz dia main kot bilik iyak pula. Saya kata kami tak pergi dah Pak Long. Dia kata tolong ustaz. Saya kata lah macam ni Pak Long. Malam-malam dengar lagu mana, dia duduk dengar bunyi ayak ustaz. Pak Long pergi habang kat hantu tu. Hang nak basuh baju ke, nak main ayak apa main. Tapi kalau bulan ni bil ayak rumah aku naik, hang jaga. Kami tak akan Nabi halau lah. Pergi tak pergi ceramah, kita duduk kerja halau hantu rumah dia. Tutuh baca Yasin paper sorok-sorok lah kali kopi biskut Yasin. Dalam hati kata padan hantu tak keluar pun kedekut. Eloklah tak ada kawan orang hantu kedekut. Nabi pesan,
Hang nak buat rumah boleh, tabnuna ma la taskunun. Hang kena bina rumah jangan sampai tak terduduk. Sebab apa dia? Membazir. Nabi ajak Ustaz Nur, dia heran. Ya, Ustaz, saya nak kumpul harta benda ni boleh tak? Saya ada duit, saya nak simpan duit. Saya nak kumpul harta benda. Nabi jawab, Nabi habaq, wa tajma'una ma la ta'kulun. Jangan duk kerja kumpul harta sampai tak termakan. Tuan-tuan nak buat simpanan, silakan. Ustaz, saya nak jana income, silakan. Saya nak kumpul harta, silakan. Cuma Nabi pesan, jangan duk kerja kumpul sampai tak termakan. Simpan harta, makan muka dekut. Pergi rumah dia ni 10 kali. Kot nak ada ikan siakak, tak ada ikan bilih tu. Bilih telur. Pagi-pagi sampai bilih telur rebui. Tengah hari telur masak kurma. Malam gulai telur. Pergi muka pun ni lagu telur dah bulan. Macam saya pergi Mekah tu, saya cukup tak puas hati nak makan. Duk hotel elok, bayar makan je sampai kat 4,000 makan. Pagi-pagi buta kedarah telur goreng. Mai tengah hari asam pedas, daging burger. Tak kegila tuan-tuan. Mai malam asam pedas hotdog. Gila lagu tu lah. Kata Syekh, bodoh mana masak asam pedas daging burger tu nak boleh kedarah tuan. Mau tengok hotel 5 bintang. Maklum tu kata jangan nak merungut tak, kita duduk kat tanah suci betul maklum. Oi, tapi nak sumbat lagu mana asam pedas. Mau hang bubur asam pedas lain tak apa, daging burger. Mau ketengok pakai ke tu topi chef tu sampai nak sangkut lampu chandelier, sangkut tinggi. Mau ketengok topi tu kerana dia ni, kalau lampu chandelier tu sangkut. Hak dia kerti masak asam pedas daging burger. Cek bod. Dah mula ni. Masa aku nak habis dah. Simpan harta, makan. Simpan harta, buat kebajikan. Simpan harta, bawa pergi akhirat sama. Jangan duk simpan sampai tak termakan. Nampak tak apa dalam kehidupan kita ni? Nabi ajar. Ini buat macam ni nak jadi baik. Nak buat baik macam ni, nak buat baik macam ni. Tu yang kedua Nabi yang kita nak kena buat dalam kita nak menterjemahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.